Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Jom baca bersama-sama dengan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah Izani ya. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, Ustazah ingin memperkenalkan dahulu buku teks Pendidikan Islam bagi tahun 5. Baiklah, ini adalah muka depan buku teks Pendidikan Islam tahun 5 yang akan kita gunakan. Baiklah, kita akan berkenalan dulu dengan senarai kandungan yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam ini. Anak-anak boleh membuka bersama-sama dengan Ustazah ya. Perhatikan kandungan di muka surat 3 Roman. Kandungan yang berwarna biru ya. Baiklah, kita tengok pada bidang yang pertama, iaitu bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran yang berwarna merah jambu. Yang kedua, bidang hadis berwarna kuning. Yang ketiga, bidang jawi. Bidang jawi. Yang keempat, bidang akidah. Yang kelima, bidang ibadah. Yang keenam, bidang sirah. Yang ketujuh, bidang adab. Ada 7 bidang ya semua sekali. Baiklah, seterusnya Ustazah ingin terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, bahagian tilawah. Bahagian tilawah. Tilawah bermaksud bacaan ya anak-anak. Bacaan bermakna bagi bidang tilawah ada 2 surah yang perlu kita baca, iaitu surah Al-Qadr dan juga surah At-Tin. Dan yang kedua, bahagian hafazan. Bahagian hafazan. Bahagian hafazan ni bermaksud surah-surah yang perlu dihafaz oleh anak-anak sepanjang berada di tahun 5, iaitu surah yang sama dengan surah tilawah, surah Al-Qadr dan juga surah At-Tin. Ada 2 surah sahaja yang perlu dihafaz oleh anak-anak. Dan yang ketiga ialah kefahaman. Kefahaman. Ada 1 surah yang berada di bawah kefahaman, iaitu surah Al-Asr. Kefahaman ni bermaksud anak-anak perlu memahami makna-makna ayat yang terdapat dalam surah Al-Asr. Dan yang terakhir ialah bidang tajwid. Bidang tajwid di bawah tajuk sempurnakan tajwidmu. Baiklah, Ustazah akan teruskan lagi sesi pelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan membaca surah Al-Qadr. Surah yang pertama yang perlu kita baca iaitu surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr biasanya kita baca ataupun anak-anak juga Ustazah rasanya Ustazah tahu anak-anak pernah membaca ataupun
mendengar surah Al-Qadr. Okey. Kita berkenalan dulu dengan surah Al-Qadr. Anak-anak boleh perhatikan di muka surat 2 ya, dalam buku teks muka surat 2. Okey, cuba perhatikan ada sedikit nota di bawah yang berada di muka surat 2. Okey, tengok surah Al-Qadr. Yang pertama dikata surah Al-Qadr merupakan surah yang ke-97. Okey, ini bermakna surah Al-Qadr berada pada bilangan yang ke-97. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 114 surah di dalam Al-Quran. 114 surah, yang mana surah Al-Qadr merupakan surah yang ke-97. Surah yang pertama iaitu surah Al-Fatihah, dan surah yang terakhir yang ke-114 ialah surah An-Nas. Jadi surah Al-Qadr yang ke berapa? Bagus. Yang ke-97. Baiklah, yang kedua diturunkan di Mekah. Okey? Surah Al-Qadr diturunkan di Mekah. Okey? Surah-surah dalam Al-Quran ada 2 tempat penurunannya. Yang pertama diturunkan di Mekah dan yang kedua diturunkan di Madinah. Jadi surah Al-Qadr diturunkan di Mekah. Yang ketiga mengandungi 5 ayat. Okey, baiklah. Cuba perhatikan surah Al-Qadr di muka surat 2. Okey, ada 5 ayat ya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Okey. Ustazah bagi tahu sikit ya macam mana cara untuk kita membilang ayat Al-Quran. Dia berbeza dengan bahasa Melayu. Okey, kalau bahasa Melayu kita tulis nombor ayat dulu di depan. Okey, contoh ayat yang pertama, nombor 1 dekat depan, Ali suka makan nasi, titik. Nombor di depan. Berbeza dengan Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran didahului dengan ayat terlebih dahulu. Contoh di sini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, cuba perhatikan nombor ayat berada di bahagian belakang. Ayat habis, nombor duduk selepas ayat. Berbeza dengan bahasa Melayu yang Ustazah terang tadi, nombor di depan, ayat di belakang. Okey, boleh beza ya. Dan yang terakhir, surah Al-Qadr menceritakan perjalanan malam Al-Qadr. Okey. Menceritakan tentang perjalanan malam Lailatul Qadar. Okey, dan fadilatnya ataupun kelebihannya, kelebihan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Jadi malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang hanya berada di bulan Ramadan sahaja, tidak berada pada bulan-bulan yang lain. Okey. Baiklah, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qadr. Okey, terlebih dahulu Ustazah akan baca, kemudian anak-anak bolehlah mengikuti bacaan Ustazah ya. Dan kalau anak-anak perhatikan pada buku teks muka surat 2 ni, di bahagian atas ni ada barcode ni anak-anak boleh scan ya. Bila scan barcode ni, dia akan keluar bacaan Al-Quran. Okey. Tapi malam hari ini Ustazah akan baca dan anak-anak bolehlah ikut bacaan Ustazah ya. Okey. Ustazah akan baca satu ayat demi satu ayat. Ustazah baca ayat yang pertama, Ustazah berhenti, anak-anak bolehlah mengikutinya dan seterusnya ya. Okey, baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai membaca surah Al-Qadr. Jadi, Ustazah harap anak-anak dapat membaca dengan lebih baik dan mengikuti cara macam mana Ustazah baca ya. Baiklah, untuk yang terakhir, marilah sama-sama kita menghayati kelebihan membaca Al-Quran. Okey. Ustazah akan membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan kelebihan kita membaca Al-Quran. Dengar ya anak-anak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifu harfun. Walamun harfun wa mimun harfun. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan kebaikan itu sama seperti 10 kali ganda. Aku tidak berkata, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-2910. Baiklah, Ustazah ingin terangkan sedikit berkaitan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis yang telah Ustazah bacakan tadi? Okey. Baiklah, kelebihan membaca Al-Quran berdasarkan hadis ini. Sekiranya anak-anak membaca Al-Quran, contohnya anak-anak membaca cuma dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya membaca Bismillah itu mendapat 10 pahala. Tetapi 10 itu adalah bagi setiap huruf. Okey, bermakna Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Okey, 19 huruf. 19 darab dengan 10. Okey, bermakna 190 pahala yang anak-anak perolehi. Di sini dia kata alif, lam, mim. Ada berapa huruf alif, lam, mim? Alif 1, lam 2, mim 3. Jadi 3 darab 10, 30. Okey. InsyaAllah Ustazah harap anak-anak sentiasalah membaca Al-Quran di rumah dan di mana sahaja ya. Sentiasalah membaca Al-Quran setiap hari untuk kebaikan diri anak-anak semua. Baiklah anak-anak, tugasan yang perlu disiapkan oleh anak-anak pada hari ini ialah yang pertama, baca surah Al-Qadr dengan mengikuti bacaan Ustazah Izani. Anak-anak perlulah membaca secara berulang kali sehingga lancar. Kedua, salin ayat 1 hingga 5 surah Al-Qadr di dalam buku tulis pendidikan Islam. Yang ketiga, hafal surah Al-Qadr bermula dari ayat 1 sehingga lancar, kemudian diikuti ayat yang kedua
dan seterusnya. Yang keempat, ulang semula bacaan hafazan surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 sehingga lancar. Sekian dari Ustazah Izani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.